Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup. Di mana nikmat hidup itu kita serahkan kembali kepada Allah. Kerana hidup kita adalah bukan kepunyaan kita, tetapi semata-mata nak mentajalikan diri Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang Allah, kisah-kisah dirinya, mengisahkan dirinya. Jadi alhamdulillah bila kita berkeyakinan di situ, betul lah syahadat kita, betul lah apa yang kita nyaksikan, betul-betul pengakuan bahawasanya kita mengimani, meyakini nikmatnya tadi kita dapat menyaksikan yang ada pada dalam diri kita di sekalian alam ini, semuanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada hak kita satu pun, termasuk diri kita tidak memiliki hak. Betapa nikmatnya sesiapa yang dapat duduk di makam itu tadi. Sebelum dapat ni agak sulit untuk kita mengimani, meyakini. Agak payah kalau tanpa petunjuk daripada Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ingat, oh mudah ya nak syahadat, ucap ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh beres, belum tentu lagi. Sebab kita sekarang dah terbiasa dengan sebutan. Misal katalah Muhammad Soleh dia suka durian, katalah Muhammad contohnya. Jadi kalau duriannya depan mata tu cukup tak abang? Belum cukup lagi, betul abang cakap. Ahmad Ifan suka makan apa? Katalah buah anggur. Ahmad Haji dulu anggur. Tak dapat anggur pun minta lagi anggur kan. Maknanya contohnya lah anggur kan. Haji suka apa? Haji suka apa? Jangan. Apa? Anggur, ayam. Katalah ayam. Kalau ayam tu depan mata je, cukup tak? Belum lengkap tak? Belum kan? Serupalah. Ifan suka apa, makan apa? Siput sedut contohnya. Kalau siput sedut aja di depan tu, cukup tak? Dia mesti nak ambil. Jadi nak diambil tadi kita menggunakan apa tadi? Kudrat siapa tu? Tadi yang kita tadi berkehendak nak siput sedut tu, siapa yang bagi kita kehendak, berkeinginan tu? Nak anggur ke, nak apa tu? Abang nak apa tadi? Abang tadi apa? Durian ke? Macam tu contohnya. Jadi apa dia sebenarnya? Adakah kita tiba-tiba nak akan makan durian? Mesti datang daripada kehendak Allah. Yang jadikan durian tu siapa? Rasa tu tadi bila kita dah ambil, kudrat apa? Tarik jalan kita nak ambil tadi. Kudrat siapa kita pakai? Jadi kemudian kita rasa balik, terasa tak durian tu? Jadi siapa yang jadikan rasa sedap durian tu? Ada kita nampak yang lain lagi tak? Ada tak rasa lain lagi? Melainkan Allah. Betul tak Majid? Jadi semua sekali abang, semuanya hak siapa? Semua hak Allah. Durian tu pun Allah buat. Dia juga benih durian tu juga dia Allah yang tumbuhkan. Rasa durian tu siapa bagi? Allah juga bagi kita kehendak. Kalau kita tak dibagi kehendak nak makan durian, nak makan?
Tak nak. Macam Majid tak suka durian. Majid tak suka. Acik lagi bau pun tak boleh. Acik kan? Siap tu. Jadi situ semua siapa yang susun kehendak-kehendak kita ni? Kemauan-kemauan kita ni semua Allah yang susun. Tapi kita bila masuk hawa nafsu kita mengaku kita yang nak. Itu yang jadi masalah. Pengakuan kita tu mana kehendak tu daripada kehendak Allah, kita tutup, kita kata itu kehendak kita. Hidup ni kepunyaan Allah, kita mengaku hidup ni kita pun cerita kita nak apa hawa nafsu kita nanti kita. Syahwat kita, kehendak kita. Kita akan membantah. Ahmad je? Dah. Kita akan membantah. Sebab kita rasa kepunyaan. Kita memiliki. Bila kita rasa memiliki aja, habis kita. Itu makna ada keakuan diri. Lagi bagaimana kita nak hidup ni sentiasa rasa tak memiliki. Itu sifat Rasulullah SAW. Itu kesukaan Rasulullah SAW. Tak merasa ada memiliki. Walaupun Allah SWT anugerahkan Rasulullah pangkat yang paling tinggi sekali. Apa yang pangkat paling tinggi Rasulullah SAW? Maqam Mahmud. Makam yang terpuji itu apa maknanya? Allah bagi pada Rasulullah SAW, dia boleh mengampunkan. Mengampunkan umat dia. Special. Nabi-nabi lain tak dapat begitu punya. Ini Rasulullah dapat. Allah bagi, engkau nak ampunkan umat kau, ambil lah. Ya Allah. Tapi tetap Rasulullah kata apa? Ya Allah, jangan biarkan aku mengurusi diriku sendiri walau sesak. Engkau lah urus dia. Walaupun kau bagi apa pun, ya Allah, aku tetap hargai. Tapi aku nak engkau urus diri aku, ya Allah. Subhanallah. Itu manusia yang paling tinggi darjat dia. Ipan nak sini kelas, Pan. Duduk, elok-elok. Jadi darjat yang paling tinggi yang Rasulullah dapat, akhlak yang paling tinggi yang Rasulullah buat, masih lagi berakhlak lagi dengan Allah. Tetap lagi, ya Allah tolong, jangan biarkan aku mengurusi diriku sendiri walau sesak, walau sekelip mata, walau sedegup jantung. Rasulullah tetap berpijak, maknanya tetap dirinya tak memiliki tetap la ilaha illallah. Merasakan yang ada dalam hidupnya adalah Allah. Dia tak mau ada rasa yang lain. Itu nama fakir atau fuqarah. Al-mukasyafah ghaibu lil fuqarah. Membukakan perkara-perkara yang kita tak tahu, singkap Allah. Lalu Allah bagi kita apa? Perkara yang gaib yang kita tak ketahui. Kepada siapa? Bila seseorang tu memang tak ada apa-apa. Kalau kita rasa kereta ni kita punya, baju ni kita punya, kita rasa apa saja tu hak milik kita, makna kita dah bukan fuqarah. Fuqarah ni tak milik apa-apa. Diri kita pun tak ada. Boleh buat? InsyaAllah boleh buat? Tak boleh, bukan ni. Belum mampu lagi kita. Jadi kita proses untuk melatih. Masih peringkat melatih. Tu. Ya. Abang, kita masih lagi peringkat melatih diri kita. Abang sendiri pun tak mampu. Mampu bila Allah bila Allah bagi. Bila Allah tak bagi kita, mana kita tak mampu, kita kena bermohon kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap kesusahan kita harus menempuh kesusahan. Maknanya belajar nakkan kepada Allah. Kalau misal kata kita tak belajar nak kepada Allah, Allah nak bagi mudah tak? Jadi kita duduk macam ni, macam kamu anak-anak abang ni ada dalam dengar YouTube ke, dia korbankan masa dia. Susah tak nak korbankan masa untuk dengar ni? Sebab otak kita selalu nak ke? Nak tu, nak ni, macam-macam. Apa nak dengar ceramah abang? Bawalah, turunlah, pergi sana, ni lah. Adalah projek kamu kan? Tapi bila apa? Bila kita dah apa?
dah rasa macam ini penting. Itu hidayah Allah tak? Hidayah Allah. Mana untung tak kamu dapat duduk dalam majlis yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suruh malaikat turun. Dia suruh dengar sini. Sebab apa? Dia nak tahu apa yang Mak J, Abang Irfan ni semua apa dengar dalam YouTube. Allah tu tahu, dia suruh malaikat. Nanti malaikat kata, ya Allah, dia tak ada lain. Dia dengar cerita kebesaranmu. Ya Allah, mengesakanmu macam mana nak memperbaiki dirinya untuk selalu tak ada rasa keakuan, rasakan kau yang ada 24 jam. Saksikanlah malaikat, itulah kekasih-kekasihku di muka bumi. Tak untung ke kita bila Allah bagi tahu kita ni kekasih dia. Ya Allah, nikmatnya tadi. Jadi untung mana anak-anak abang betul-betul. Supaya kita dapat mengesakan Allah betul-betul dan dapat kita kenal Allah SWT dari Allah SWT. Tanpa was-was lagi. Kita tak ada lagi orang kata was-was ataupun ya ke? Tak ada ya kan. Kita tetap hakul yakin kepada Allah SWT. Tu. Jadi kita bawa dalam kehidupan kita. Kalau benda ni, ilmu ni, kefahaman ni, kita tak bawa dalam kehidupan kita, maka dia sekadar ilmunya jadi simpanan dalam otak kita. Dia bukan untuk disimpan. Dia nak diterapkan dalam setiap detik kehidupan kita. Kita merasakan tak ada keakuan diri kita. Baru dia akan jadi. Sungguh-sungguh, susah macam mana. Memang akan datang Allah uji. Di samping itu ada lagi kita cinta-cinta pada lain. Di samping itu ada lagi kita membesar-besarkan lain. Di samping itu ada kita tinggikan benda lain. Di samping itu ada kita nak cintakan lain selain pada Allah. Memang ada, baru kita bukakan Allah. Baru kita nampak rupanya di samping kita cinta kepada Allah, ada cinta lain lagi. Di samping kita kata kita hanya nakkan Allah, di samping itu ada nak lain lagi. Ada lebih kita sayang lain lagi. Kita baru beli basikal baru. Tiba-tiba tercalar sikit, kawan kita terlanggar. Kita naik angin, marah. Sebab apa? Kita rasa ni milik kita. Tapi bila kita sedar, ini milik Allah. Dia tu apa salah dia? Allah yang suruh datang uji aku supaya nak tengok aku marah ke tak marah. Betul? Mana kita faham tak? Mana itu semua kita nampak perbuatan-perbuatan Allah. Orang yang langgar, yang calarkan basikal kita baru beli itu semua, kita tak nampak makhluk. Kita nampak itu Allah. Sebab Allah nak uji diri kita. Sayang basikal ke sayang Allah? Ataupun kita merasa itu milik kita ke? Semuanya milik siapa? Milik Allah. Jadi bukan cakap macam Abbas sendiri pun cakap bukan makna Abang ni lulus. Belum tentulah. Tapi kita bila belajar ni kita nak mintalah kepada Allah. Allah boleh teguhkan keimanan, ketahanan, ketabahan kita. Siapa yang boleh teguhkan? Siapa yang boleh bagi kita sabar? Allah. Betul. Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita? Makcik? Betul-betul, Pan. Macam mana kita nak olahkan? Bukan sekadar kita faham je, bang. Kita nak olahkan. Boleh? Boleh tak bawa olahkan? Jangan kita sibuk nak buat perkara-perkara yang maknanya rasa keinginan kita je kita nak. Kita masih nak main-main, masih lagi kita. Bila kita nak sungguh-sungguh dengan Allah, rasa yang betul-betul best tu dengan Allah. Semalam Abah dah bagi tahu kan, kamu nak rasa betul-betul best dengan Allah. Kan Abah dah cakap kalau makan durian tu sedap, ya Allah, engkau jadikan dia sedap ni, durian ni, engkau tu lebih. Macam mana kita nak tukarkan? Makcik makan ayam KFC tadi. Kan? Sedap dia tadi. Makcik tukar tak kan Abang dah cakap semalam? Ya Allah, terlupa dah. Kan? Jadi tu pasal Abang cakap tadi, kita nak kena selalu dengar benda ni. Baru kita boleh, Allah bagi kita hidayah. Selalu ingat kepada dia. Ya Allah, nikmat kau bagi sedapnya KFC ni nak jadi. Ya Allah, engkau tu yang menjadikan sedap ni, engkau lebih jauh beza. Jadi kita tukarkan cepat. Masa kita kecapi makanan tu tadi, ataupun minuman tu sedap ke, atau pemandangan kita tengok cantik,
Ya Allah, pemandangan ni cantik, taman ni, tapi engkau menjadikan ni semua, engkau tu lebih indah, jamal lagi, lebih cantik lagi, ya Allah. Dan engkau lebih kamal lagi, ya Allah. Apa yang kita zikir, ya Jamal, ya Kamal, ya Jamal. Jadi kita, Allah akan perlihatkan bahawa kita nampak yang cantik tu bukan taman tu, tetapi yang menjadikan taman tu. Surga tu indah tak kalau kita dengar cerita dalam Quran? Abang? Biasanya semua orang tergila-gila nak kan? Tapi tahukah kita yang menjadikan tu lebih indah lagi? Lebih sempurna lagi. Tukarkan. Supaya kita tak mensekutukan Allah. Kita tidak jadikan ada yang lebih indah ataupun setara dengan Allah. Tak boleh. Tak ada yang setara pun. Tak boleh. Sama Allah pun cantik, surga pun cantik, indah. Tak boleh. Sebab Allah yang menjadikan surga. Allah tu lebih indah, Allah yang paling tinggi. Al-Azim, agung, paling tinggi. A'ala. Ya? Jadi kita kena tinggikan agungkan besarkan Allah. Berjaya tak hidup kita bila hidup kita selalu berbuat begitu? Rasulullah SAW bagi tahu, orang yang beruntung ni orang-orang yang sentiasa mengesakan Allah, membesarkan Allah sungguh-sungguh. Hingga tak nampak lagi yang lain semua dijadikan oleh Allah. Semua dia nampak itu ciptaan Allah. Dan Allah tu lebih mulia daripada apa yang diciptakan tadi. Apa saja yang Allah ciptakan, Allah tu lebih dia nak, maknanya kalau pun Allah tak ciptakan semua tu, Allah tetap mulia. Allah tetap agung. Allah tetap sempurna. Allah tak ada lagi ada orang nak menghina Allah ke, tak ada. Itu cerita-cerita je. Manusia tu dia buatkan watak macam iblis. Dia tak puas hati, dia protes Allah Ta'ala punya kekuasaan. Dia kata apa? Iblis kata apa dalam dialog tu, Allah Ta'ala bagi tahu. Allah juga yang bagi skrip tu. Supaya iblis tu cakap, ya Allah, ini ke orang yang kau muliakan dia daripada tanah, aku daripada api. Betul? Jadi kita jangan pandang iblis tu. Kita pandang skrip yang keluar daripada mulut dia. Skrip siapa? Daripada Allah. Jadi itu yang kita susah. Kalau kita tak matikan diri, kita tak faham dialog tu. Kita ingat iblis tu salah lagi. Memanglah dia salah. Tapi kita kena nampak daripada mana skrip tu. Kita kan nak tenang dengan Allah, bukan nak menghukum. Kalau kita jadi menghukum, diri kita nanti tetap kita juga akan menerima hukum. Jadi bukanlah tak boleh hukum, tetapi kita mengambil iktibar bahawa kita tidak boleh berperangai sombong macam tu. Bukan menghina dia, tapi sifat itu adalah hak milik Allah. Allah boleh berbuat. Jadi Allah boleh buat apa saja pun. Ya, di barang yang dikehendaki oleh Allah. Allah jadikan COVID kau bunuh dia. Jadi kita nampak kuman COVID-19 tu tadi yang bunuh ke ataupun Allah yang suruh? Allah yang suruh. Jadi COVID-19 tu ada kuasa tak? Tak ada. Tapi bila kita dah dimomok-momokkan, ramai orang dah takut-takutkan kita. Satu dunia manusia dah. Jadi kita terikut tak momok-momok dia orang tu? Terikut tak? Terikutlah. Kena ambil ni, kena ambil ni. Sampai kita pun orang-orang yang betul-betul yakin pada Allah pun kena ambil juga untuk jaga hati manusia. Di samping dengan Allah. Ya kalau tak ambil, kita tak boleh nak pergi berdakwah. Nak pergi masjid pun nak kena ada injection. Apa namanya injection apa nama tu? Yang 2 dos tu. Tu pun kena, vaksin pun kena. Kalau tidak masuk masjid tak boleh nanti. Nak masuk supermarket, nak rentas negeri, tak boleh. Jadi terpaksa tak? Terpaksa ambil. Tapi bila kita ambil, itu apa cakap, kita kena naturalkan balik. Kita kena, sebelum nak inject tu, kita baca. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jadi dia masuk banyak mana pun vaksin tu, dia akan natural balik. Dia akan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Itu ya kita boleh. Allah dah ajar kita macam tu. Benda ni bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala, tak ada boleh buat apa-apa je. Sebab kita dah ditekan supaya ambil juga, tak boleh tidak.
Jadi kita kena gunakan kaedah yang Allah Ta'ala ajarkan terkini. Ambil injek je apalah. Kita bukannya anti-vaksin. Tapi kita terpaksa kita ambil. Kita takkan lawan. Tapi kita tahu nak naturalkan balik. Sebab kita tahu benda ni tak boleh buat apa-apa kepada kita. Itu tadi. Jadi yang betul-betul boleh penawar, boleh betul kita menjadikan obat adalah Allah. Kita ingat Allah. Yang tak ingat Allah tu jadi penyakit. Betul tak? Ingat Allah tu lebih penyakit daripada segala penyakit. Jadi tujuan dia tu untuk diciptakan tu untuk tak lain kalau kita tak faham, dia untuk merosakkan fikiran kita supaya lalai kepada Allah. Dari itu cepat kita bacakan itu dulu supaya dia masuk, dia tak boleh buat kita lalai kepada Allah. Kita akan terus wala bai'un an zikrillah. Walaupun apa pun kita tetap an zikir, ingat kepada Allah, mengesakan kepada Allah. Tapi kalau kita tak faham, dia masuk, kita meyakini dia boleh selamatkan kita, rosak akidah kita. Habis bila rosak akidah kita, kita dah jadi musyrik. Ya Allah, orang yang mensekutukan Allah, dia nampak ada benda lain yang boleh selamatkan dia selain pada Allah. Tapi dia simpan dalam diri dia, tu lebih bahaya lagi. Dia tak sedar. Dia tak sedar, dia kata, aku dah di vaksin, tu belum, tu penyakit lah orang ni. Aku dah vaksin ni, aku selamat. Ya Allah, dia letakkan makam di situ, makam penyakit tu. Dia katakan, saya bukan anti vaksin, maknanya saya nak bagi tahu, enjet lah. Tapi kau jangan bergantung kepada enjet. Tak apa. Tapi baca tu, hak wa zaqal batil inna batil. Yang tu batil akan yang hak siapa? Allah. Kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan amalkan dalam kehidupan kita ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, iaitu keluarlah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu yang diampunkan oleh Allah taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka hala tuju kita tetap satu, iaitu mengesakan Allah, yang mentiadakan diri kita, iaitu dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit perkongsian yang pendek yang nak dihubung kaitkan dengan perbincangan tadi, iaitu pertambahan yang Allah Taala bagi kita pada petang ni, iaitu kita telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah telah dileburkan kedirian diri kita, maka kita sentiasa mengesakan Allah. Allah Taala menyatakan bahawa yang menyatakan keesaannya pun bukan kita sebenarnya. Itu yang kita nak Allah Taala mantapkan lagi, mengukuhkan lagi kefahamannya, iaitu jadi yang mengesakan Allah itu adalah diri Allah juga. Diri Allah yang mengesakan diri keesaannya juga. Itu yang sebenarnya poin penting yang saya alhamdulillah Allah Taala sendiri bagi olahan sebegitu. Mungkin sebelum ni saya sendirilah kita ni nak menyatakan, kita sebut kita mengesakan dan kita yang mengesakan. Kita dah buang kedirian kita hanya ahli tuju, kita mengesakan Allah. Tapi sebenarnya perkataan kita tu adalah untuk diceritakan Allah Ta'ala sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun, ayat yang dikatakan kita tu sebenarnya dah tak ada dah. Tetap Allah Ta'ala menyatakan aku jua yang mengesakan diri aku, iaitu diri keesaannya jua. Mudah-mudahan satu hari ke satu hari, saat dan setiap saat Allah Ta'ala akan memberikan kita kefahaman dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Daripada lubuk hati, daripada rohani, kalimat-kalimat yang keluar daripada saudara kita tadi, insya-Allah kita hayati dan bawa dalam kehidupan. Alhamdulillah, itulah seperti mana ini masih lagi dalam kita keadaan hari tasyrik, daripada hari kita boleh bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, seperti mana yang setiap kali habis fardu kita membacanya. Jadi sedikit kita ambil
yang kita kata tadi, walau karihal kafirun. Cuba kita hayati sikit yang kita baca dalam takbir hari raya lah. Mendayu-dayu kita melantunkan dia. Tapi belum cukup sekadar kita melantunkan dengan mendayu-dayu, dengan merasakan merdunya, lonaknya suara. Tetapi yang lebih penting dan sangat penting daripada itu adalah kita hayati. Salah satunya yang nak kita kongsikan adalah apa yang kita kata, walau karihal kafirun. Contohnya, walaupun kafir ni tadi nak merosakkan akidah kita, perhubungan, maknanya kita mengesakan Allah tu, datang kekafiran ataupun nak menutupi supaya tak nampak keesaan Allah. Itu maknanya. Adakah kita bawa dalam kehidupan kita? Ternyata bila kita muhasabah dalam diri kita, dalam-dalam, wa fi anfusikum afala tubsirun, maka kita akan terperanjat, kita akan terkejut. Cukup banyak ini hari saja kita hanya mampu melantunkan alunan-alunan beramai-ramai kita, walau karihal kafirun. Dia kata walaupun orang-orang kafir lah katakan. Saya lebih tekan kalau kafir tu diri kita. Bila mengaku aja ada diri kita tu, bagi saya kita lah kafir tu. Kita yang menutupi Allah. Kita rasa kita ada, Allah tak ada. Bagi saya kafir yang nombor satu yang kita perlu jaga adalah keakuan rasa ada kedirian tu tadi yang dinamakan kafir yang paling besar. Baru kita nampak orang kafir di luar. Jadi itu istilahnya bila kita kata walau karihal kafirun. Tapi mengapa kita tak sedar bahawa kitalah yang kafir tu menutupi, yang mengatakan kita yang ada, Allah tu berada di mana? Sebab selalu wujud. Kalau kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah, kita akan banyak merasa wujud diri kita daripada wujud Allah. Wujud kehendak kita daripada kehendak Allah. Kita tak faham lagi mana satu kehendak Allah, mana satu kehendak nafsu syahwat kita. Iaitu contohnya, bila kita tak kenal je diri kita, itu maka kita tak akan kenal Allah. Maka itu disuruh kenal diri dulu. Dalam diri engkau, wa fi anfusikum, kenal diri. Tengok, adakah engkau? Tapi bila engkau dah kenal, engkau takut nak mengakui. Sebab bila engkau mengakui diri engkau, maka engkau berada di dalam kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada diri engkau yang kafir ini, la a'budu ma ta'bud. Aku tidak akan sembah apa yang aku diri aku yang merasa ada diri tu, aku tak mau. Tu kalau terjemahan bedah siasat untuk menggunakan ayat qul ya ayyuhal kafirun. Bukan kafirun sana dulu. Bukan saya cakap sana bukan kafirun. Tetapi kafirun yang paling besar adalah dalam diri kamu. Bila kamu mengakui ada diri kamu dan kamu tak mengenal diri kamu, tak mengenal Allah, maka kamu sentiasa berada di dalam kafirun. Kamu tidak sedar, kamu nampak di luar tu banyak kafirun. Sedangkan kafirun yang paling besar adalah di dalam diri kamu, iaitu pengakuan ada diri kamu, hingga kamu menutupi sebenarnya diri kamu itu tidak ada, yang ada hanya diri Allah, rahsia Allah dalam diri kamu. Dia yang menggerakkan segala-gala, memberi kudrat, memberi hidup. Engkau merasa engkau mempunyai, itulah kafirun. Kalian yang lebih besar, yang lebih buruk, yang lebih malang kalau kamu biarkan dalam hidup kamu. Sedangkan kamu melontarkan walau karihal kafirun, padahal kamu munafik, kamu menipu. Walau karihal munafiqun, kamulah yang munafik, menipu. Nunjuk-nunjuk suara, menunjuk-nunjuk seolah-olah kamu yang betul. Sebenarnya di sisi Allah, Allah lihat masih lagi kamu dalam tidak mengesakan aku dengan benar-benar. Kamu hanya berkata dengan mulut saja.
Tapi dalaman kamu masih lagi kamu jahil tentang diri. Dan kamu ditunjukkan perumpamaan amsala linnas kepada manusia oleh Allah, kamu berbalah-balah. Kamu masih nak mengatakan kamu wujud, kamu ada, Allah pun ada. Jadi kamu bila Allah dah wujudkan kamu ada hak. Ya Allah. Kamu bagi berpegang pada bila kamu rasa kamu ada hak, kamu bila beramal kamu nak tu, nak ni selain Allah betul-betul. Maka kamu tak akan beruntung. Orang yang beruntung ada Allah, orang yang betul-betul nakkan kepada Allah sebab dia dah kenal. Bila dia dah kenal Allah, dia tak nak yang lain. Syurga pun Allah Ta'ala punya. Semua Allah Ta'ala punya apa yang aku nak. Jadi aku dapat pemilik dia lah. Pemilik. Jadi Allah jadikan syurga, jadikan neraka. Jadi itu semua pemilik dia dah Allah. Jadi bila Allah ciptakan tu tadi, jadi kalau engkau nakkan syurga, engkau harus dapatkan pemilik. Itu maksud Allah. Bukan aku jadikan syurga, engkau terus terjun kat dalam syurga. Mana boleh. Dia ada pintu dia. Kalau kamu tak merentasi pintu-pintu dia, kamu takkan. Jadi untuk nak merentas tu harus pemilik dia lah nombor satu. Bila pemilik dia ada, wadkhuli jannati lah. Kau nak masuk surga mana, masuklah. Kau dah jumpa pemilik dia, kau dah betul-betul kenal pemilik dia, kau dah cinta pada pemilik tu dah. Bila kau dah cinta pemilik kau, itu lebih nikmat besar daripada apa yang dia tajalikan. Surga ke apa. Lebih best tu dengan pencipta surga, pencipta segala nikmat tu tadi adalah Allah. Jadi itu orang yang dah kenal Allah, dia akan duduk di situ. Bukanlah saya cakap tadi syurga tu dia tolak tapi tak takut neraka, bukan. Tapi dia dah dapat pemilik tu, dia kena jaga tu. Itu yang mustahak nak dijaga. Jadi bukan kita beramal lantaran takut neraka dan beramal kerana nak syurga. Itu masih peringkat tadika. Rasulullah pun diajar doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal Allah dulu, ridhaka wal jannah. Lepas tu baru minta ridha Allah supaya kita tak termasuk dalam saqati kawan nar. Masuk dalam neraka yang penuh azab. Sebab menderakahi Allah, tak kenal Allah, itu sendiri dah azab. Jadi kalau kita dalam keadaan kita nak minta nikmat syurga, tapi kita berada dalam azab. Kita landasan kita sistem perhidupan kita sistem yang dimurkai oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita tak kenal dia. Jadi kita sibuk nak syurga ni minta. Sebenarnya permintaan Allah Ta'ala kata engkau keluar daripada nafsu syahwat kehendak engkau kepada benda-benda yang aku jadikan. Pergi kenal kepada aku, pulang kepada aku supaya engkau tahu bahawasanya itulah tempat yang paling nikmat. Bila kau dah jumpa aku tempat paling nikmat, maka engkau akan aku sendiri suruh kau masuk pintu syurga mana kau nak. Dakhuli jannati. Itu tujuan Allah Ta'ala ciptakan syurga, supaya bukan kita tertumpu amalan kita buat semata-mata nak syurga. Itu makna kita tak kenal diri. Bukan saya cakap syurga tu tak betul. Tapi Allah nak bagi tahu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Banyak daripada kita dalam ibadah jangan sekali-kali di samping dia sembah Allah, dia nak sesuatu selain Allah. Selain sesuatu tu adalah contoh gitulah. Kita beribadah boleh kita beribadah nakkan syurga boleh, tapi Allah dahu lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la ilaha illa wa tetap Allah dulu. Qul huwallahu, itu dulu. Bukan saya cakap itu kita tak boleh minta. Rasulullah pun suruh minta syurga yang paling tinggi, dan Rasulullah suruh minta jauhkan daripada azab neraka. Tapi Allah bukan semata-mata itu. Allah dulu nombor satukan ilahun wahid. Tujuan utamanya mengesakan Allah. Dan bila kau dah betul mengesakan Allah, engkau dah berada di dalam keamanan Allah, kau berada dalam benteng Allah, kau dah lebur, diri kau dah tak ada, yang ada wujud hanya Allah. Selamat tak? Selamat. Di situlah Allah Ta'ala hendakkan kita gitu. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW dan para Nabi, para wali Allah semua mengajak kita kepada la ilaha illallah, tu ibu dia. Tapi kita dah ibu dia sendiri, kita kebanyakan daripada kita dah melangkahi, kita macam anggap tu mudah.
sebut dia lah. Kita. Tapi benda la ilaha illallah itu bukan sekadar kita boleh sebut aja. Dia kan nak diolahkan dalam diri kita supaya tak ada rasa bersalah. Kita ni lah tak boleh kita. Kita baru beli kereta, calar sikit kita dah rasa kereta kita. Bukan makna boleh dia cakap la ilaha illallah tu 1000 kali satu hari, makna kita ni orang yang betul kenal Allah. Bukan saya cakap tak boleh sebut. Boleh sebut. Tetapi kita kena faham. Penyerahan betul-betul kita ni tak ada. Macam Nabi Ibrahim. Penyerahan betul-betul. Anak dia tadi. Disuruh oleh Allah Ta'ala, kau cinta, dah mula cinta, rasa cinta pada anak kau ni. Sembelih anak kau. Boleh. Sebab dia betul-betul serahkan diri dia kepada Allah. Sebab anak tu kepunyaan Allah, dia kata. Lahir-lahir lagi dia dah tahu anak ni kepunyaan Allah. Kita tak, bila anak tu lahir kita dah, ini kau sayang aku. Boleh sayang, tapi kita dah melampau sangat hingga nanti bila satu waktu nanti Allah tarik anak kita ke apa, kita dah jadi hilang akal gitu. Gitulah kehidupan kita ni. Mana bila kita betul-betul faham la ilaha illallah, kita bersiap-siap untuk menjadi fakir. Menjadikan kita pun sendiri tak ada miliki apa-apa. Jadi apa pun keliling kita, apa yang kita sayang kat dunia ni, apa pun semua, itu semua kita akan tinggal bersedia untuk yang kekal, yang kita duduk kat maha hidup tu tadi. Sentiasa jaga itu. Dan kita akan menghadapi ni tadi, rintangan ni kita tolak lah. Kita tetap, ini engkau punya semua ya Allah. Jadi kita tak berlebih-lebihan, sederhana aja tentang kehidupan perhubungan dengan makhluk ni, kasih sayang sederhana yang betul-betul itu. Jadi bila Allah ambil apa saja yang pada keliling kita, yang paling kita suka ke apa pun, kita tetap engkau ya Allah lebih penting ya Allah. Macam saudara kita Latif kata, wa qada rabbuka alla ta'budu. Bila sesuatu nak mengganggu, kita cepat wa qada rabbuka alla ta'budu. Engkau lu, aku nak tetap engkau tu lebih mustahak ya Allah. Kalau engkau tu tak ada, itu lebih malang daripada segala malang ya Allah. Dan tak ikut sistem kau itu malang ya Allah. Ikut sistem kau adalah selalu tetap dengan kau ya Allah. Jadi yang lain ni engkau ambil dia semua hak engkau ya. Tapi aku tu dengan kau jangan ya Allah. Aku nak engkau teguhkan aku dengan kau ya. Wah, itu orang beruntung. Dia sentiasa mengolahkan diri dia. Datang juga ujian, bukan kata tak datang ujian. Ujian datang bagi yang dicinta, yang disayang, tetap dia ya Allah tolong aku tak tahan. Rupanya aku ada cinta pada makhluk ya Allah. Tolong ya Allah. Yang pentingnya engkau jangan sampai hilang ya Allah. Wah, dia lawan. Wa qadara, dia tidak membaca wa qadara. Dia nak tetap engkau ya Allah, engkau ya. Aku nak tetap engkau. Yang lain tak apa ya Allah. Dia dah biasa berperang dengan tu tadi. Berperang, perang. Perang ni memang nampak macam sulit, tapi peperangan tu Allah yang bagi kekuatan. Wa ma ramaita id ramaita walakin, bukan kita, tapi itulah pancongan tangan kekuatan Allah yang membunuh hawa-hawa nafsu itu semua. Keinginan-keinginan kita dipancung oleh kalimah la ilaha il, iaitu Allah, kudratullah yang menghadapi semua hawa nafsu kita semua itu tadi. Lagi datang semua yang hadap kepada kita, semua menghadap pada pancongan pedang la ilaha illallah. Tak ada. Yang ada hanya Allah SWT. Jadi itu nak diolahkan. Beruntunglah. Jadi ini yang kita nak bawa lagi. Masing-masing kita. Bukan saya cakap ni saya lepas. Kita sama-sama mencari. Mengolahkan dalam kehidupan kita supaya yang wujud hanya Allah. Sama-sama. Jangan maknanya kita rasa seolah-olah kita rasa dah cukup. Kecukupan tu hanya dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal. Hanya dengan Allah. Kita tak mau yang lain lagi. Itu macam mana kita nak olahkan. Itu masing-masing punya situ. Itu saya lain dibagi Allah. Masing-masing kamu orang semua lain-lain. Semua ada peringkat. Allah tu tahu dia nak bagi ujian tu. Dia tahu kita mampu tak mampu. Allah tak susahkan kita. Dia akan bagi kekuatan untuk tahan dulu 10. Baru dia hantar ujian yang 8 ke 9. Tak sampai 10. Allah sayang kita. Ingat, Allah yang dia takkan biarkan kita. Macam mana pun kita kena ujian, kita rasa macam dah tak ada siapa-siapa aku nak tolong aku. Bagi aku nak minta tolong, lagi orang jauh lagi tak mau tolong. Semua kawan-kawan baik semua. Sebenarnya tu Allah sayang. Allah tak mahu kita bergantung kepada makhluk. Dari itu Allah nak kita betul-betul dengan dia je.
Supaya kita tahu makhluk ni tak boleh bantu apa. Walaupun ramai nak bantu kita pun tak boleh sebenarnya. Yang boleh bantu kita hanya Allah. Allah nak jadikan macam tu keadaan ujian yang menimpa kita. Semua cabut macam Nabi Yunus. Dah 25 tahun, 30 tahun berdakwah, seorang pun tak nak ikut. Jadi dia dah rasa macam kecil hati, dia cabut lah tanpa Allah Ta'ala perintahkan. Sikit je salah dia. Kan? Tapi di sisi Allah, itu tetap akan Allah uji juga. Jadi dia tumpang kapal kena pukul ombak. Ombak tu takkan berhenti, kata orang yang nahoda kapal, melainkan salah seorang dalam kapal ni kena campak dalam laut. Jadi bila undi dia, Nabi Yunus kena campak. Jadi orang ramai tengok wajah Nabi Yunus, memang orang yang tak ada salah. Mana mungkin orang macam ni kan, orang alim, orang apa, tengok mana boleh campak. Dia undi lagi 2 kali, tetap Nabi Yunus juga. 3 kali tepat. Panggil Nabi Yunus, kata campak dah sampai, yang kau pandang apa-apa, Allah dah suruh aku yang bersalah sebenarnya. Korang tak tahu apa salah aku. Baru pada tu dia teringat, dia melarikan daripada umat dia sebelum Allah Ta'ala perintahkan. Itu sikitnya. Yalah, 30 tahun, 40 tahun dakwah. Untuk. Jadi itulah tadi. Jadi ujian tu datang, dia bergantung kepada bukan orang keliling tahu. Kadang-kadang dia dalaman kita Allah nak. Bukan orang ni kena ujian. Kadang-kadang orang tu tak dapat nak baca. Dia ujian tu datang kenapa? Allah yang tahu. Sebab apa? Macam Nabi Yunus, kita tak tahu. Kenapa pula Nabi Yunus tak ada. Tapi kita tak tahu Allah nak bagi satu peristiwa supaya apa pun kau berdakwah 30 tahun, 50 tahun, kalau selagi Allah Ta'ala kata pindah, dia tak kata pindah, kau jangan pindah. Kau tak boleh tertekan macam mana pun tetap. Kan? Tu jangan. Jadi diri kita gitu juga. Bila Allah dah kata rasa keluar daripada makam ni, kita kena keluar lah. Allah Ta'ala tetap kau kepada makam tu, tetaplah kita. Tetap kau baca surah Yasin 1 hari 3 kali, tetaplah. Bukan kita baca Yasin tu mana kita sembah surah Yasin, bukan. Dia yang dia suruh. Dia lain makam tu. Dia punya. Engkau lepas Yasin pula tiba-tiba baca pula surah ni Al-Baqarah pula 1 hari sekali habis surah. Dia suruh. Selagi dia tak suruh tukar 10 tahun lah. Ini tiba engkau dah tak sampai lagi peringkat dia suruh berhenti, kamu dah berhenti dulu. Nanti kamu kenalah ujian tu datang. Untuk menegur kamu, mengapa kamu sebelum Allah Ta'ala perintahkan pindah? Itu contoh. Itu manusia tak tahu. Itu main dalam tu cakap. Itu orang yang kenal diri, kenal Allah, dia tahu tingkatan-tingkatan tu tadi. Yang kamu tengah lalui ujian tu, ujian macam mana. Jadi bukan semua orang dia baca Quran, dia tahu makam orang. Kadang-kadang dia baca Quran aja, tapi dia tak duduk kat makam tu. Jadi nak duduk kat makam tu supaya dia dapat aroma, bau daripada surah Al-Baqarah tu, bau dia lain. Al-Imran kalau diamalkan 10 tahun betul-betul faham maksud dia, bau dia lain. Kesan dalam kehidupan tu lain. Pembawaan watak orang ni lain. Orang baca selawat hari-hari ni 24 jam selawat, dia penghidupan dia lain. Jadi aroma tu lain, dia menghirup haruman selawat. Ada lain. Itu kita tak boleh nak. Tapi orang yang dah biasa hirup, dia tahu orang ni hirup apa ni. Dia tengok wajah kau, dia tahu kau ni banyak amal sian, tepat. Sebab dia melihat tu dengan pandangan mata batin. Dia tengok cahaya kau tadi. Orang yang mengamal selawat ni cahaya dia lain. Dan aroma bau dekat dengan orang tu lain. Lepas tu dia punya orang kata, bila dia ada special sir tu, gelombang yang orang tu selalu selawat pada Nabi, hingga dia baca selawat dia, terus automatik dia nampak cahaya Nabi tu. Cahaya Nabi tu masuk kat dalam diri dia. Kalau orang dah botol-botol selawat, dia dapat makam dia lah. Langsung dia dah lebur, tak ada diri dia dah. Yang ada Nur Muhammad. Ada orang dah sampai gitu dia punya peringkat dia. Sampai orang nampak dia dah bukan, kalau kata nama dia Rosli, orang tak nampak Rosli dah, orang dah nampak cahaya tu dah. Dalaman dia. Dia tak ada dah. Dia nampak cahaya aje. Maknanya
Dia kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dalam diri telah datang. Itulah dia. Mana orang tu dah dapat makam tu Allah bagi. Dah tak ada lagi dia, Muhammad aja. Sifatullah je. Dan tak lain sifatullah daripada dia. Jadi macam mana? Ni tu pasal kita ni tadi, kalau kita dibukakan oleh Allah, disingkapkan kita, muqasyafah ghaib, dia singkapkan kita oleh Allah, dan perkara-perkara yang gaib ni yang kita tak tahu, kita akan tahu. Tapi syarat dia bagi orang yang fuqarah, iaitu tak memiliki apa-apa. Kalau kita rasa ada milik ya, kita tak makan. Sebab kita dah ada kufar, batil, tak suci. Tapi kalau kita fuqarah, bersih, Nabi suka watak kufarah ni. Fuqarah ni, fakir, tak punya apa-apa, tak rasa, dia hamba. Walaupun dah Allah bagi macam-macam, dia tetap nak pakai pakaian macam diceritakan Nabi Sulaiman tadi. Mula dia minta, dia dah dapat pangkat, boleh merintah semua, nak bagi makan ikan besar seekor pun tak larat. Ya Allah, tarik baliklah apa yang aku doa. Aku nak jadi hamba lah, best lah, jadi hamba lagi best. Sebab bila jadi hamba, Allah semua uruskan. Tapi bila kita jadi, dia bagi nanti perintah kerajaan, dah kita nak bagi ikan makan ni. Ini seekor pun tak larat, dah ada ekor ikan besar-besar lagi. Sulaiman, Allah kata engkau boleh bagi aku makan ni hari, mana? Habis itu. Jadi kita jadi hamba, biar Allah semua yang tahu, uruskan sekalian 7 petala langit, 7 petala. Seisinya, memang Allah yang bagi makan. Allah yang bagi rezeki. Kita sebagai hamba dia, kalau Allah melintaskan kepada kita untuk kita nak bagi melalui kita, itu semua daripada Allah, bukan daripada kita. Kita tak milik apa kita hamba, insya-Allah. Mudah-mudahan peringatan ni kita sama-sama bawa dalam kehidupan ni. Sama-sama ya. Saya pun masih lagi sama-sama. Kita ni pun sama juga, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dengan rasa kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.